Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Salam Jumaat. Kita bertemu dalam program Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga kita dapat membaca, menghayati, mengambil ibrah dan pengajaran serta mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah, dalam kalamullah Al-Quran. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak dorang komen. Ada Zimah Don, Safia Sapian, Ninda Anis, Nur Hayati Yahya, Ana Sukaimi, Nur Jamilah Tun Junid, Jamilah Ihsan, Ija Rahman, Zahra Alias, Zaliha Kamaruddin, kemudian Princess of Sunlight Tengku Abdullah, Syamsia Salih, Ija Rahman, Tumirah Damiri, Fauzia Muhammad Yusof, Zakia Muhammad Nin, Rojila Muhammad Yusof, Faridah Manaf, Laila Umar, Rafida Mustafa, Ramlah Dasuki, Sharina Uthman, Hajarah Zai, Sanah Ladis, Wan Nasrah Wan Ismail, Kutina binti Abdullah, serta Fatimah Cik Mat dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan pengajaran dan juga peringatan untuk saya dan juga setiap daripada kita. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat 151, surah yang ke-7, surah Al-A'raf, pada pertengahan ayat yang ke-11. Pertengahan ayat yang ke-11. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Tapi sebelum saya mula, saya nak minta maklum balas daripada beberapa sahabat. Adakah suara saya jelas pada kali ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, maka mohon komen jelas, sebab saya menggunakan data bukannya wifi. Lalu saya khawatir suara saya tidak jelas. Lalu mohon sahabat-sahabat berikan maklum balas. Ahlan Tuan Muhammad Saiful dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu saya, Kutina binti Abdullah kata daripada Kubang Parit, Kuala Terengganu jelas. Daripada Kuala Terengganu, Muslimah Mahmud jelas. Daripada Bandar Baru Bangi pun jelas. Singapura jelas. Alhamdulillah, ramai yang kata jelas. Namun kalaulah pertengahan nanti ada sedikit sebanyak gangguan, maka sahabat mungkin boleh refresh balik aplikasi Facebook dan masuk semula insya-Allah. Semalam kita telah baca pada ayat yang ke-10 dan juga permulaan ayat yang ke-11. Beberapa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada Allah telah menjadikan bumi ini tempat tinggal kita walaupun sementara. Lalu Allah jadikan ianya selesa. Yang Allah jadikan bumi itu umpama hamparan. Allah jadi langit itu umpama atap untuk kita berteduh. Kemudian nikmat yang kedua adalah Allah jadikan pelbagai jenis cara untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Namun malangnya firman Allah pada ayat yang ke-10, qalilan ma tashkurun, amat sedikit pada waktu itu kamu bersyukur. Kemudian kita telah belajar pada ayat yang ke-11 bagaimana Allah telah menciptakan kita. Summa sawwarnakum, Allah telah membentukkan kita. Kemudian antara nikmat yang lain adalah
Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia ketika mana Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada moyang kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah antara nikmat yang mana kita nampak firman Allah menceritakan tentang nikmat yang seterusnya pada muka surat 151 daripada surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qulna", kemudian kami telah katakan kepada siapa? Lil malaikah, kepada malaikat. Usjudu, sujudlah kamu. Li Adam, kepada Adam, sujudlah kamu. Maka ini menggambarkan akan syaraf, akan mulianya manusia dengan Allah perintahkan malaikat, satu makhluk yang mulia, satu makhluk yang tidak melanggar dan juga melanggar perintah Allah maupun melakukan dosa. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apakah maksud sujud di sini? Kita nak terangkan dahulu pendapat para ulama tentang sujud. Tujuan sujud itu adalah untuk muliakan. Tapi bagaimanakah sujud itu berlaku? Sebab itu daripada sudut bahasa Arab, sajada yasjudu, yang mana perkataannya sujud. Sujud daripada sudut bahasa Arab memberi makna at-tazallul, memberi makna pada waktu itu menghinakan diri. Wal khudu', pada waktu itu merendahkan diri. Lalu itu maksud sujud daripada sudut bahasa. Adapun ketika mana dah menjadi salah satu perkataan yang diguna pakai dalam syariat Islam, bila kita solat adanya sujud, maka pada waktu itu daripada sudut syarak, sujud memberi makna wada'ul jabha, meletakkan dahi, alal ard, di atas muka bumi, biqasdil ibadah, dengan tujuan ibadah. Maka daripada sudut bahasa, perkataan sujud maksudnya pada waktu itu adalah menghinakan diri, memuliakan zat yang kita sujud kepada, kemudian memberi makna merendahkan diri. Itu daripada sudut bahasa. Cumanya bila dah jadi perkataan yang kita guna dalam solat, maksudnya adalah meletakkan dahi di atas tanah dengan tujuan ibadah. Lalu apakah maksud sujud dalam ayat ini? Adakah sujud daripada bahasa, maksudnya malaikat merendahkan diri mereka, memuliakan Nabi Adam, ataupun malaikat benar-benar sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Di sini ada beberapa pandangan para ulama. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Pandangan yang pertama, anna sujud al-ma'mur bihi fil ayah yuhmalu 'ala al-ma'na al-ma'ruf fil lughah. Maksud sujud daripada ayat ini adalah maksud perkataan sujud daripada sudut bahasa, bukan daripada sudut syarak. Daripada sudut bahasa kita dah terangkan tadi, maksudnya merendahkan diri, menghinakan diri untuk memuliakan sesuatu zat yang mana diperintahkan untuk sujud. Itu daripada sudut bahasa. Maka pandangan yang pertama memberitahu kepada kita, para malaikat sujud kepada Nabi Adam adalah pada waktu itu bukan mereka meletakkan dahi di hadapan Nabi Adam, tetapi mereka merendahkan diri mereka pada waktu itu untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebab itu disebut di sini, Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah memerintahkan para malaikat pada waktu itu untuk menghadap Nabi Adam, dan pada waktu itu menzahirkan perasaan rendah diri mereka dan juga muliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa iqrar, dan mengaku kepada Nabi Adam bahawa Nabi Adam mempunyai kelebihan di atas para malaikat. Bukanlah maksudnya duna wad'il jabhah, bukanlah maksud syarak yang mana malaikat sujud dengan meletakkan dahi di atas tanah di hadapan Nabi Adam. Maka ini makna yang pertama, dan ini sebenarnya makna yang paling arjah, yang paling diguna pakai. Maksud bila Al-Quran menceritakan malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukanlah sujud syarak yang kita faham ketika mana solat.
Tetapi maksud sujud yang disebut pada ayat ini adalah maksud sujud yang biasa diguna pakai dalam bahasa Arab, iaitu merendahkan diri, menghinakan diri untuk memuliakan sesuatu, ataupun dalam kes ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua, pandangan yang kedua, tapi pandangan ini tidak diberikan keutamaan. Maksud daripada para malaikat sujud kepada Nabi Adam adalah sujud yang daripada sudut syarak. Mereka memang sujud kepada Nabi Adam. Ini pandangan yang kedua. Tetapi pada waktu itu mereka cuba untuk keluarkan pada waktu itu jalan keluar, iaitu mereka kata sebenarnya para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam kerana Adam itu adalah umpama kiblah, seolah-olah Kaabah adalah kiblah. Mereka sujud pada Allah kerana Allah yang suruh. Tetapi pada waktu itu Nabi Adam adalah umpama kiblah kepada para malaikat ketika mana Allah perintahkan, seperti mana Baitullah adalah, Kaabah adalah kiblah. Tetapi pandangan yang kedua ini, pada waktu itu ada banyak pada waktu itu i'tiradat ataupun pertikaian-pertikaian. Maka makna yang lebih baik adalah kita ambil makna yang pertama. Allah perintahkan para malaikat untuk memuliakan dengan Nabi Adam, dengan mereka pada waktu itu merendahkan diri, dengan pada waktu itu mereka mengakui bahawa Nabi Adam adalah mulia daripada mereka. Maka ini dikira sebagai nikmat. Kenapa? Sebab manusia itu Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat alaihi salatu wassalam. Sebab itu manusia itu bila dia benar-benar mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka pada waktu itu kedudukannya boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat. Tetapi semestinya yang mulia daripada malaikat adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Lalu ini disebutkan sebagai satu nikmat, kemuliaan Nabi Adam lebih tinggi berbanding para malaikat. Maka bila firman Allah, summa qulna, kemudian kami telah katakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu, iaitu sujud daripada sudut bahasa, merendahkan diri, memuliakan Nabi Adam. Maka pada waktu itu apa yang berlaku? Firman Allah, maka sajadu, mereka semua pada waktu itu sujud. Mereka semua pada waktu itu sujud. Sujud daripada sudut muliakan Nabi Adam. Kecuali firman Allah, ini dia orang-orang yang enggan, ini dia sifat orang-orang yang engkar, ini dia sifat orang-orang yang pada waktu itu sombong. Firman Allah, fasajadu, maka bila Allah perintahkan semua malaikat sujud, illa, kecuali pada waktu itu Iblis dia tidak sujud. Iblis pada waktu itu tidak sujud. Maka kenapakah Iblis dinamakan Iblis? Kalaulah kita baca dalam riwayat, nama asal dia bukan Iblis. Kenapakah dinamakan Iblis? Maka Iblis dinamakan Iblis kerana perkataan Iblis dalam bahasa Arab datangnya daripada Iblas, memberi makna pada waktu itu kesedihan, al-huzn, kesedihan, an-nashi, yang lahir, an syiddatil ya'as, daripada putus asa yang amat. Sesuatu kesedihan yang lahir daripada putus asa yang amat, maka pada waktu itu dipanggil Iblis, dan daripada situ datangnya Iblis. Apabila Iblis pada waktu itu dia putus asa daripada rahmat Allah, dia pada waktu itu pilih untuk mengingkari Allah, pilih untuk lawan Allah kerana sifat sombongnya, maka sebab itulah dipanggil Iblis, padahal nama asalnya bukanlah Iblis. Maka Iblis yang kita nampak di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, firman Allah, dia pada waktu itu tidak sujud. Maka di sini timbul soalan, adakah Iblis dikira daripada kalangan para malaikat, maksudnya dia adalah malaikat, ataupun pada waktu itu Iblis bukanlah malaikat? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebentar. Okey, pandangan yang pertama, ada yang mengatakan bahawa Iblis itu adalah malaikat, annahu kana minhum,
bahawa iblis itu adalah malaikat. Dia daripada kalangan malaikat. Ini pandangan yang pertama. Mereka menggunakan dalil bila Allah berfirman, maka kami perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikah, kami perintahkan malaikat untuk sujud. Maka kalaulah iblis bukan daripada kalangan para malaikat, maka pada waktu tu dia tak perlu sujud. Dia tidak perlu sujud. Tetapi apabila dia tak sujud dan Allah pada waktu itu murka, kata para ulama, pada waktu itu menunjukkan dia adalah daripada kalangan para malaikat. Tapi pandangan ini ditolak. Pandangan ini tidak kuat. Kenapa pandangan ini ditolak, pandangan ini tak kuat? Kerana pandangan yang kedua lebih jelas dalilnya. Pandangan yang kedua mengatakan annahu laisa minhum, sesungguhnya iblis bukan daripada kalangan para malaikat. Bukan daripada kalangan para malaikat. Apakah dalilnya? Sebentar kita lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat sebentar. Kita buka surah Al-Isra, juz yang ke-15. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, bukan suratul Isra, suratul Kahf. Surah Kahfi. Surah Kahfi, surah yang ke-18, muka surat 299. Muka surat 299, ayat yang ke-50. Lalu dalam suratul Kahfi, pada muka surat yang ke-299, surah yang ke-18, ayat yang ke-50. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Ayat ini jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna," dan ingatlah ketika mana kami katakan kepada para malaikat, "Usjudu," sujudlah kamu, "li Adam," kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Maka Allah menerangkan pada ayat ini apakah asal iblis. Firman Allah, kana minal jin, maka iblis ini adalah daripada jin. Lalu daripada ayat ini kita nampak pandangan yang kedua lebih kuat, iaitu iblis bukanlah daripada kalangan para malaikat, tetapi iblis pada waktu itu adalah daripada kalangan jin. Kana minal jin. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang lain di mana iblis berkata, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Kalaulah iblis itu daripada malaikat, maka nescaya iblis bukan daripada api, sebab malaikat diciptakan daripada cahaya. Maka inilah dua pandangan, adakah iblis itu asalnya malaikat ataupun bukan. Pandangan yang kedua lebih kuat dan lebih jelas, iaitu iblis bukanlah daripada kalangan para malaikat, bahkan daripada kalangan jin. Dan pada waktu itu firman Allah menerangkan kepada kita, iblis ini dia tidak sujud, dia langgar perintah Allah, dilawan perintah Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakum minas sajidin. Lam, tidaklah, yakun, adalah dia, iaitu iblis, minas sajidin, daripada kalangan orang-orang yang sujud. Dia tak nak sujud. Pada waktu itu dia engkar untuk sujud. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan terangkan juga kemudian kenapa dia tidak sujud, iaitu kerana dia kata dia lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa dia nak kena sujud? Sebab itu kalaulah kita buka surah Al-Baqarah, pada permulaan surah Al-Baqarah, pada muka surat yang ke-6, ayat yang ke-34. Pada surah Al-Baqarah muka surat yang ke-6, ayat yang ke-34, kita nampak firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika mana kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka pada waktu itu para malaikat sujud kecuali iblis. Kenapakah dia tak nak sujud? Allah terangkan pada ayat yang ke-34 ini, aba, dia enggan,
wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Lalu pengajaran daripada beberapa ayat yang kita baca, pengajaran yang pertama kita boleh ambil adalah sifat sombong pada waktu itu akan menjadikan manusia tidak memperhambakan diri pada Allah. Sifat sombong pada waktu itu akan menjadikan manusia melanggar perintah Allah dan layak mendapat kemurkaan Allah. Lalu diulangkan pada pelbagai tempat dalam Al-Quran kisah tentang Allah memerintahkan para malaikat termasuk iblis, walaupun dia bukan malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam, dan pada waktu itu semua ikut dan sujud kecuali iblis, yang mana Allah terangkan pada ayat 34 daripada surah yang kedua Al-Baqarah. Kenapakah dia tak nak sujud? Aba, dia enggan. Wastakbar, kerana dia sombong. Maka pengajarannya adalah untuk kita jaga hati kita daripada pada waktu itu adanya sifat sombong. Kita nak tarbiyah hati kita, kita nak didik hati kita, kita nak jaga hati kita. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil. Kalaulah tidak, maka iblis sebelum dia ingkar dia orang yang banyak ibadah, tetapi banyaknya ibadah itu tidak meninggalkan kesan pada hatinya, di mana pada waktu itu dia tidak mahu ikut perintah Allah untuk memuliakan Nabi Adam. Maka Al-Quran terangkan pada ayat yang ke-12, yang mana Al-Quran terangkan apakah sebab yang menjadikan iblis pada waktu itu tidak mahu sujud. Apakah sebab? Maka iblis menjawab ketika mana ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apakah jawapan iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu iblis memberi jawapan kenapa pada waktu itu dia tidak mahu sujud memuliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Al-Adhkar insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.